Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk kepada bab 5, rangkaian dalam teori graf, matematik SSM tingkatan 4. Okay, standard pembelajaran, mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Okay. Okay, teori graf. Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Okay, hubung kait antara sekumpulan komputer, okay, dengan peranti berkaitan. Itu dipanggil rangkaian komputer. Kalau kamu boleh tengok background untuk slide cikgu ni, ada banyak komputer di mana komputer-komputer itu disambung-sambungkan. Disambung-sambungkan dengan yang lain dan dengan peranti yang lain. Jadi itu adalah rangkaian komputer yang mana membolehkan pencarian, penggunaan dan perkongsian maklumat dilakukan dengan mudah. Okay, jadi tahukah anda apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Okay, graf digunakan untuk mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskrit dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik. Secara grafik yang mudah difahami. Okay, kita pergi kepada graf dan rangkaian. Okay, graf ditaksirkan sebagai satu siri bintik, okay, sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Okay, jadi bintik di situ, bintik dikenali sebagai bucu, okay, dan garis yang mengaitkan dua bucu disebut tepi. Okay, jadi ini adalah bintik yang dipanggil bucu, dan garis yang menghubungkan dua bucu itu kita panggil tepi. Okey, rangkaian merupakan subset atau sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Contoh, cikgu tunjuk rangkaian hubungan kekeluargaan antara tiga orang ni. Okey, jadi individu tu kita letak dia di bucu. Contohlah si Ani, si Adam dengan si Hawa. Okey. Okey, jadi tepi ni kita akan wakilkan dengan hubungan mereka. Contohlah Adam dan Ani adalah sepupu. Ani dan Hawa adalah adik beradik. Okey, jadi ini adalah contoh rangkaian untuk hubungan kekeluargaan. Okey, seterusnya tata tanda graf. Okey. Okey, jadi kamu boleh tengok di sini untuk zon informasi. Okey, zon informasi. G itu adalah untuk graf. V untuk bucu. Okey, dia VED ni kita guna, dia lebih kepada bahasa Inggeris lah. V itu untuk vertices, vertex. Dalam bahasa Melayunya bucu ataupun bintik. E, H untuk tepi atau garis atau lengkung. D, degree untuk darjah. Okey, simbol sigma adalah untuk jumlah. Okey, jadi tata tanda graf merupakan set pasangan tertib G tadi untuk graf. V, E ditulis dalam bentuk koordinat dengan keadaan V adalah set bintik ataupun bucu. V, ini kita tulis nama-nama bucu itu. Okay, kita akan tulis dia dalam kurungan set. Okay, jadi kita buka curly bracket. Dia akan tulislah nama bucu itu V1, V2, V3 dan seterusnya. Okay, untuk E adalah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okay, jadi E1, E2, E3 dan seterusnya. Ada dua cara untuk kita tulis E. Okay, kalau dia ada sudah tulis E di tepi itu, kita tulislah macam gini. Okay, kalau tidak ada, kita akan tulis dia punya pasangan bucu. Jadi A1, B1, A2, B2. Macam kita tulis koordinat. Okay. Okey, darjah D, bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey, bilangan darjah satu graf 2 kali bilangan tepi. Okey, contohlah cikgu lukis mula ni. Okey, contoh cikgu letak bucu 1, 2, 3. Jadi V-nya tadi adalah dia punya set bucu
Jadi kita akan tulis nama-nama bucunya 1, 2, 3. Okey. Untuk untuk I-nya, dia punya set tepi ataupun garis yang menghubungkan sepasang bucu, sekiranya dia ada letak di sini nama untuk setiap tepi itu, kita akan buat macam gini. Okey, kalau tidak ada kita akan buat tulis dia punya pasangan bucu. Jadi untuk ini, jadi I-nya sama dengan, okey, kita tengok bucu 1, dia pergi 2, pergi 3, jadi 1, 2, okey, jangan lupa curly bracket lah. 1, 3. Okey, bucu 2 pula. 2 pergi 3. 2, 1 tidak perlu sebab ada sudah 1, 2 tadi kan. 2, 3. Okey. Jadi 3, 1 pun tidak perlu. Jadi dia ada 1, 2, 3. Jadi dia ada 3 bilangan tepi. Okey, untuk D pula, okey, D bilangan tepi yang mengaitkan 2 bucu. Jadi di sini ada 3 bucu. Jadi D untuk bucu 1 adalah 1, 2. Okey, bilangan tepi yang mengaitkan 2 bucu. Jadi 1, 2. Di satunya adalah 2. Okey. Untuk bucu 2, darjah untuk bucu 2, okey, sama juga 1, 2. Okey, darjah untuk bucu 3, dia pergi sini, pergi sini. Bucu 3 sama dengan 2 juga. Okey, jadi kita boleh kira dengan menambahkan bilangan darjah ini 2 tambah 2 tambah 2. Jadi I, D untuk setiap bucu itu semuanya ada 6. 2, 2, 2, 6. Ataupun kita boleh guna formula ini, okay, di mana bilangan darjah kita akan perolehi dengan menerapkan 2 dengan bilangan tepi. Okay, bilangan tepi tadi ada 3. 1, 2, 3. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi sama jugalah. Okay. Okey, jadi itu untuk tata tanda graf. Okey, apakah yang anda faham tentang graf mudah? Okey, graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Dia tidak ada gelung dan tidak berbilang tepi. Bilangan darjah 2 kali bilangan tepi. Okey, kita terus kepada contoh 1. Berdasarkan graf mudah di sebelah, okey, tentukan, dia mau kita cari dia punya V, iaitu bucu, dan bilangan bucu. I, dia punya tepi dan bilangan tepi. Okey. Seterusnya C untuk dia punya bilangan darjah. Okey, kita tengok penyelesaian. Okey, penyelesaian untuk contoh 1. Okey, ini gambar rajanya tadi. Jadi V itu merujuk kepada nama-nama bucu yang digunakanlah. Okay, jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi bucu-bucu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Itu adalah dia punya set bucu. Okey, seterusnya NV. N number untuk bucu itulah berapa bilangan bucu. Semuanya ada 6. Okey, jadi itu untuk bilangan bucu. Okey, B. Dia mahu kita cari I. I itu adalah dia punya tepi. So, kita akan tulis dia punya set pasangan bucu. Oleh kerana tidak ada dia namakan tepi. Setiap tepi itu dia tidak ada letak namakan. Jadi, kita akan tulis set pasangan bucu. Jadi, kita tengok daripada 1 pergi 2 pergi 5. Jadi 1, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 4. Okey, 2, 1 tidak perlu. Okey, 2, 1 tidak perlu sebab 1, 2 tadi itu sama juga. So, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5 dan 5, 6. Okey, jadi ini adalah set pasangan bucu
di mana semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan tepi adalah 7. Okey. C, bilangan darjah. Okay, bilangan darjah kita boleh guna formula ini. Kita akan darab sahaja 2 dengan bilangan tepi. Tadi kita sudah dapat di soalan B untuk bilangan tepinya adalah 7. So 2 darab 7 kita dapat 14. Okey. Kalau kita mau kira daripada gambar rajah daripada graf ini, kita mau jumlahkan, kita mau tengok bilangan darjah untuk setiap bucu itu. Okey, contohlah bucu 1. Okey, bucu 1, berapakah bilangan darjah untuk bucu 1? Okey, 1, 2. Okey, untuk bucu 2, darjah untuk bucu 2 1, 2, 3. Okey, darjah untuk bucu 3 1, 2. Okey, darjah bucu 3 ada 2. Darjah bucu 4 1, 2, 3. Darjah bucu 5 1, 2, 3. Okey, darjah bucu 6 ada 1 siap kan situ, sama dengan 1. Jadi kita akan tambahkan 2 tambah 3 5 tambah 2 7 tambah 3 10 tambah 3 13 tambah lagi 1 14. Okey. Jadi ada 2 caralah untuk kamu cari bilangan darjah, sama ada kamu guna formula 2 darab dengan bilangan tepi ataupun kamu mau jumlahkan semua bilangan darjah untuk setiap bucu. Okey. Okey, seterusnya contoh 2. Ini dia mau nyatakan. Nyatakan sahaja. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf mudah yang berikut. So, kamu tidak perlu senaraikanlah. Jadi daripada graf ini, bilangan bucunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bilangan tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, darjah macam biasa 2 darab bilangan tepi. So 2 darab 7 sama dengan 14. Okey, soalan B, bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Okey. Tapi bilangan tepinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So darjah 2 darab tepi, 2 darab 9, kita dapat 18. Okey. Okey, seterusnya. Apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf? Kita mau tengok macam mana pula graf yang berbilang tepi dan ada gelung ini. Okey, untuk berbilang tepi, sekiranya dia berbilang tepi, ianya melibatkan 2 bucu. Okey, hanya 2 bucu tapi dia ada 2 garis di bucu yang sama. Berbilang tepi antara bucu P dan bucu T. Okey, ni ada 2 garis di bucu yang sama. Kaitan antara 2 bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada 1 tepi. 2 garis tu maksudnya tepilah. Tepi itu merupakan garisan. So, dia lebih daripada 1 tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, untuk gelung pula melibatkan 1 bucu sahaja. Maksudnya, okey, ini adalah gelung. Okey, contoh di R ni, bucu R hanya ada 1 dan dia pergi balik ke situ. Itu kita panggil gelung. Tapi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Dari situ ke situ juga dia. Okey, bilangan darjah setiap gelung adalah 2. Okey, di mana dia akan masuk dan dia keluar. Okey. Katakan graf yang di sebelah ditulis dalam bentuk set pasangan tertib. Okay, G, B, E, maka dia punya V, A, B, C, D. Okay, itu dia punya set set bucu. Okay, E, set tepi. Jadi A, B, B, C, B, C. Kalau kita tengok situ, A, B ada 2, B, C ada 2 kan? Kenapa ada 2? Sebab dia ada 2 tepi. Dia berbilang tepi. Okey, so AB berbilang tepi, BC pun berbilang tepi.
then CD, BD, AD, dan di sini DD. DD, huruf yang sama. Okey, itu kita panggil sebagai gelung. Dia dari bucu ke bucu itu balik. Dari bucu D pergi balik bucu D. Okey. So E, di sini dia ada letak dia punya nama-nama untuk setiap tepi tu kan. Dia ada label. So E1 dan E2. E1 dan E2. E1 adalah tepi AB yang pertama. Manakala E2 adalah tepi AB yang kedua. Okey, jadi itu untuk berbilang tepi dan gelung. Berbilang tepi, kena ingat bucu hanya dua bucu, tapi ada lebih tepi. Okey, untuk gelung, dia dari bucu yang sama pergi bucu itu semula. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 3. Okey, contoh 3, raja di sebelah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey, raja di sebelah menunjukkan satu graf mempunyai gelung dan berbilang tepi. Dia mahu kamu nyatakan okey, set tepi dan bilangan set bucu dan bilangan bucu. E, dia mahu set tepi dan bilangan tepi, dan seterusnya bilangan darjah. Okey, jadi ini adalah gambar raja. Okey, jadi dia punya V, P, Q, R, S, T, U. Okey, jadi kita senaraikan dalam bentuk set P, Q, R, S, T, U. Jadi semuanya bilangannya adalah 6. Okey, untuk E, di sini ada sudah berbilang tepi kan. Okey, PQ 1. Okey, PQ masih 1, so ada PQ. Lepas tu P ada juga PU. Ada 2 kan? PU, PU. Sebab dia berbilang tepi. Okey, lepas tu QR, QR, QU, QR, QU, RS, RT, SS. SS tadi ni adalah gelung. Okey, ST dan TU. Okey, jadi semuanya ada 10. Okey, kita boleh tengok di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana lagi tu? Kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi bilangan tepinya adalah 10. Untuk bilangan darjah pula, okey, bilangan darjah sama dengan 20. Okey. Kita bucu P 1, 2, 3. Bucu Q 1, 2, 3. Bucu R 1, 2, 3. Bucu S 1, 2, 3. Di sini ada 2 ya. Kalau gelung tu dia ada 2. Jadi semuanya ada 4 untuk S. Okey, untuk T 1, 2, 3. Bucu U 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi jumlah bilangan darjahnya adalah 20, ataupun kamu boleh darab saja kan. 2 darab dengan bilangan tepi sama juga dengan 20. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, dia bagi set bucu dengan set tepi. Okey, set bucu jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu yang dilabelkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu buat dulu. Mula-mula buat dia punya bucu dahulu. Garis tu nanti, tepi tu nanti. Lepas tu baru tengok yang dia bagi set tepi tu. Okay, 1 ada pergi 2, pergi 4, pergi 5. So, sambung 1 pergi 2, 1 pergi 4, 1 pergi 5. Okay, lepas tu 2, 3, 2, 4. 2 pergi 3, 2 pergi 4. And then yang last sekali 3 pergi 4. Jadi siap kamu punya
graf mudah ini. Okey, untuk B, dia punya set bucu PQRSTU. PQRSTU. Okey, gambar raja ni tak semestinya sama begini ya, dia boleh dalam bentuk pelbagai. Yang penting mesti tepat dia punya bucu dengan tepi itulah. Okey. And then dia bagi PUPT. Jadi P kena sambung dengan U, kena sambung dengan T, QT, QS, QT, QS, RS dengan last sekali adalah RU. Okey. Jadi itu untuk macam mana mau melukis graf mudah. Lukis bucu dahulu. Okey. Tandakan bucu dahulu. Lepas tu sambung dia punya tepi mengikut tepi yang dia bagi itulah, set tepi yang dia bagi itu. Okey, seterusnya contoh 5. Lukis satu graf berbilang tepi. Okey, ini untuk yang mempunyai berbilang tepi dan gelunglah berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okey, jadi V sama dengan PQRS. Okey, dia ada 4 bucu dan bilangan tepinya ini set tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia punya bilangan tepi semuanya ada 8. Jadi kalau ada 8 maksudnya ada juga 8 garis. Okey, tapi kamu kena perhatikan di mana ada berbilang tepi dan di mana ada gelung. Jadi kita tengok di situ. Okey, mana yang sama tu? Kalau ada PP, ini PP ni itu adalah gelung. Okey, kalau ada yang berulang, ni QS, QS itu adalah berbilang tepi. PP tadi dia punya gelung. Adakah lagi yang sama? Tidak ada sudah kan? Okey, jadi kita tengok untuk A, kita buat dulu dia punya bucu P, Q, R, S. Okey. Okey, seterusnya PP, PQ. PP. PP tu gelung lah. Jadi kita akan buat pergi situ juga bulatan. And then P pergi Q, P pergi S. Okey. QS, QS. So QS, QS tu adalah berbilang tepi, maka kita akan buat 2 QS, QS, QR, SR. Oh, sini ada gelung lagi satu kan? Okey, gelung. QR, SR dan RR. RR tu adalah gelung lagi satu. Jadi semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, seterusnya contoh B. Okey, B dia punya set bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi kita buat set bucunya 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi seterusnya kita akan sambungkan setiap pasangan untuk set tepi 16, 16. So di sini adalah berbilang tepi. Okey, 27, 27 pun berbilang tepi. 57, 57 pun berbilang tepi. 34, 34 pun berbilang tepi. Okey, 17, tidak 67, 37, 47. Jadi ada 4 untuk berbilang tepi. Gelung tidak adalah sebab tidak ada nombor yang sama. Okey, so okey, kita pergi kepada 16 dulu. Jadi 16, 16, 16. 16 ada 2 kan tepi untuk 16. 27 pun sama berbilang tepi 27, 27. 57, 57. 34, 34. Okey, seterusnya 17 sini 67, 37 dan 47. Okey. Okey, jadi itu untuk contoh 5.
Okey, seterusnya contoh yang terakhir untuk subtopik 5.1 ini. Contoh 6, tentukan sama ada satu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, kita mau tengok, kita mau tentukan sama ada graf di sini boleh dilukis ataupun tidak berdasarkan bilangan darjah yang diberikan. Okey, jadi kita tengok contoh A. Contoh A dia bagi 3, 2, 2, 1, 3, B 2, 1, 1, 3, 3, 2. Okey, ini dia adalah bilangan darjah. Jadi sebagaimana yang mula-mula kamu sudah ni cikgu terangkan. Okey, bilangan darjah kita perolehi dengan mendarabkan dua darab bilangan tepi kan. Bilangan darjah adalah 2 kali ganda dengan bilangan tepi. Okey, jadi kalau selalunya kalau jumlah darjah itu ganjil genap. Selalunya kalau kita akan darabkan, kita darab dengan 2, kita akan dapat genap. So sekiranya jumlah darjah adalah ganjil, maka graf itu tidak boleh dilukis. Okey, jadi kalau kita tengok di sini untuk soalan A, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 11. Jadi jumlah darjahnya adalah ganjil. Jadi graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Sebab apa ganjil kita tidak boleh lukis dia punya graf? Jadi berpandukan daripada formula ini. Kalau kita kita mau dapatkan bilangan tepi, kita balikkan di sini adalah bilangan darjah, kita bahagi balik dengan 2. Okey, kalau kita dapat perpuluhan, contohlah sini 11, kita bahagi dengan 2, kita dapat 4.5 pula. 5.5. Jadi tidak ada tepi yang setengah-setengah. Tepi itu dia mesti satu lah. Jadi itulah sebabnya kenapa jumlah darjah yang ganjil menyebabkan graf kita tidak boleh dilukis. Okey, so untuk soalan B, 2, 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2, okay, kita dapat 12. Jadi kalau genap, graf boleh dilukis kerana jumlah darjahnya adalah genap. Okey. Okey, jadi itu untuk contoh 6. Jadi habis untuk 5.1. Okey, kalau ada soalan boleh utarakan dengan cikgu. Okay, success is a decision. Okey, jadi kejayaan adalah pilihan kamu masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, kamu boleh baca kata-kata ini. Take a small step every day. Okay, if there is no struggle, there is no progress. Okay, jadi tolong hayati kata-kata inilah. Cikgu harap semua pelajar-pelajar cikgu boleh berubah. Okay, sentiasa bersemangat untuk masuk kelas selepas ini. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.